Berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah. Cakap modelnya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Itu seolah-olah macam tu lah ya. Wahai orang yang percaya akan Allah Ta'ala, sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak. Sebut nama Allah biar banyak-banyak. Jangan lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Apa bah? Naik bah? Kumbah. Oh, dah pandai dia bercakap orang ya. Ustaz mudah pandai cakap perak. Lepas salam kumbah. Tahu kumbah? Ya Allah, kumbah pun tak tahu, payah benar. Ustaz macam mana ngajar dah mana? Kumbah tak tahunya. Cabut. Tahu cabut? Cabut lari. Lepas salam bangkit, lepas salam bangkit. Ada tak yang op itu lepas salam terus bangkit? Ada tak? Tanya ustaz-ustaz ni tahulah ya. Yang selalu yang bangkit tu apa? Orang itu aja. Esok pun dia juga, lusa pun dia juga. Udahlah sembahyangnya lambat. Setiap kali masbuk aja. Asal sembahyang masbuk, asal sembahyang masbuk. Lepas salam bangkit, lepas salam bangkit. Getik benar ke nyebut nama Allah? One more time saya nak tanya, getik benar ke nyebut nama Allah? Sedangkan kita lepas sembahyang tu disuruh kita banyak menyebut nama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji kita dengan Allah tu tahu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, wahdah, apa dia wahdah? Yang esa, la syarikalah, apa artinya? Tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan siapa punya? Allah punya. Tak boleh nak ditumbangkan. Dan taklah buat demonstrasi ke Allah tak ada tumbang-tumbang. Tetap Allah itu Allah. Adakah boleh buat undi tak percaya ke dengan Allah? Boleh kan? Aku tak suka Allah jadi Tuhan, dia buat undi tak percaya. Boleh? Buatlah tak apa, tapi Allah takkan jatuh. Lahul mulk, dialah kerajaan. Walahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Nak puji-puji siapa? Sekali lagi, nak puji-puji siapa? Puji Allah aja. Jangan puji Haji Ibrahim. Puji Haji Ibrahim, buat sakit hidung Haji Ibrahim tu. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Mung kembang sampai ke kampung. Kena pujian, jangan. Nak puji-puji siapa? Puji Allah. Itu yang ustaz-ustaz ni jangan puji. Jangan puji Ustaz Nasir, jangan puji Ustaz Fazul. Jangan puji Ustaz Faiz. Puji siapa? Allah Ta'ala yang mendatangkan ustaz-ustaz ni yang berkhidmat dengan baiknya. Jangan puji dia. Puji dia naik kembang aja hidung dia. Jangan. Lahul hamd yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas tiap-tiap sesuatu itu dia adalah berkuasa. Allah berkuasa atas segala benda. Berkuasa di atas manusia, berkuasa di atas binatang, berkuasa di atas malaikat, berkuasa di atas jin, berkuasa di atas iblis, berkuasa di atas apa lagi, semua apa saja Allah yang lebih berkuasa lagi. Itu kita puji Allah Ta'ala. Sebut banyak-banyak nama Allah. Sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak, dan ucap tasbih. Ucap tasbih macam mana? Subhanallah. Bukan tasbih bukan. Subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Apa arti maha suci Allah? Subhanallah ya. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Apa arti maha suci Allah? Subhanallah ya. Apa arti maha suci Allah? Udah. Cakap Melayu ni bukan cakap Jepun. Apa arti maha suci Allah? Artinya Allah itu tidak ada kelemahan, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan. Everything is perfect with Allah. Faham ke ni? Itu artinya maha suci. Kalau baju tu suci macam? Ada daki tak? Baju perempuan ni suci, ada daki ke? Tak ada. Ada kotor ke? Tak ada. Ada comot ke? Tak ada. Begitulah Allah tu maha suci. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, tidak ada kelemahan. Perfect Allah tu ya.
Jadi maha suci. Tu'tin tasbih. Dan ucap tasbih olehmu akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang. Lebih-lebih lagi lepas subuh tu. Ya. Ada wiridnya dipanggil ayat 10. Ya. Ayat 10. Baca 10 ayat tu satu-satu tu baca 100 kali. Kalau boleh. 10 ayat 1 kali berapa? 100 kali 1 ayat. Berapa? Ada 10 ayat semuanya. Berapa? Ya Allah, tak tahu dah mengira. 100 kali 10 berapa? 1000 kali. Tak lalu 1000 kali, baca 70 kali. Tak lalu 100 kali 1 ayat. Baca 70 kali. Kalau 10 ayat berapa? 700 kali. Tak lalu juga, banyak benar ustaz. Tak apa, baca 10 kali. Ya? 10 kali berapa? 100 kali. Kalau itu pun tak lalu berhenti lah ya. Mayah cerita. Baca dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin, nama kitabnya. Hidayatus Salikin. Ada baca itu sini tak? Ada ngaji sini tak? Hidayatus Salikin. Ada? Ustaz ngajar. Ya? Di ujung lepas sembahyang subuh tu, ayat 10 namanya. Ya. Ataupun baca Bidayatul Hidayah pun ada. Dalam kitab itu pun ada. Dalam Bidayatul Hidayah, ayat 10. Ada suruh dia photostat ayat tu, 10 ayat tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 10 kali. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. 10 kali. Itu yang baru 3. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 10 kali. Yang kelima, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. 10 kali. Ya. Yang keenam, subhana rabbiyal azim, subhana wa bihamdihi, subhana wa bihamdil azim. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana lupa saya. Subhanal azim, subhana wa bihamdih. Subhana wa bihamdih, subhana rabbiyal azim. 10 kali. Itu 6. Yang ketujuh, istighfar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubatan maghfirah. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Yang 10, bismillahillazi la yadur ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Suruh ustaz ni photostat kan tu. Baca 10 kali lepas subuh tu. Sangat besar faedahnya. Ya, ini pesanan dari Rasulullah ni. Sangat besar faedahnya. Daripada terus bangkit je lepas sembahyang bah. Ya. Banyaklah mengingati Allah. Pagi-pagi dan petang-petang. Hai Musa anak Imran. Musa ni anak siapa? Anak Imran. Hai Musa yang mempunyai kitab. Apa nama kitab Musa? Taurat. Ya, namanya Taurat, bukan Injil. Ya. Dengarkan olehmu akan perkataanku. Ku ni huruf besar. Kenapa huruf besar ku ni? Menandakan Allah Ta'ala punya perkataan. Ya, bukan Ustaz Ibrahim punya perkataan ya. Dengarkan olehmu akan perkataanku, maka bahawasanya aku itu Allah Ta'ala yang mempunyai agama, yang tiada antaraku dan antaramu itu juru bahasa. Tak ada penterjemah, tak ada. Straight kita bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Allah faham tak cakap kita? Sekali lagi, Allah faham tak cakap kita? Faham. Kita cakap orang putih, Allah faham tak? Faham. Kita cakap Jepun, Allah faham tak? Faham. Kita cakap Jawa, Allah faham tak? Faham. Kita cakap Cina, Allah faham tak? Faham. Kita cakap Rawa, Allah faham tak? Cakaplah bahasa apa pun Allah faham ya. Okey.
khabarkan olehmu orang yang makan riba. Ini riba. Orang yang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman. Rahman tu pemurah, tapi dia marah juga bila orang makan riba ataupun membayar riba. Dengan berganda-ganda azab neraka. 1 dirham dia makan riba atau bagi orang makan riba, dosanya seolah-olah dia berzina dengan ibunya sendiri di hadapan Kaabah. Itu dosanya. Sebab dalam Quran Allah sebut wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hari ini riba tu dah macam biasa aja. Udah macam benda yang macam lalat ingat ke muka aja. Apa buat kalau lalat ingat ke muka? Apa buat? Makan itu aja. Udah tak ada rasa berdosa. Orang dia dulu kalau buat dosa kecil aja pun macam gunung mengempak kepalanya, rasanya macam tu. Macam gunung datang mengempak kepalanya. Kinari macam lalat ingat je. Walaupun dosa besar. Riba tu dosa besar tau. Pun dilakukan oleh manusia hari ni. Tengok apa benda yang tak riba hari ni. Nak beli rumah riba, nak beli motor riba, nak beli lori riba, nak beli komputer riba, nak beli kakai alat-alat dapur riba, nak beli macam-macam peti air riba. Itu bunga-bunga tu riba lah tu. Dia rasa macam tak berdosa je lah. Itu dia riba ya. Rupanya dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman dan dengan berganda-ganda azab neraka. Esok akan diazab oleh Allah di akhirat. Hai anak Adam, apabila engkau dapat akan keras hatimu. Apa tanda hati keras? Nak bertumbuk aja. Kalau ustaz keras hati macam mana? Ustaz tu nak bergaduh aja, nak bertumbuk aja. Bukan. Orang keras hati itu orang yang tak mahu menerima kebenaran. Itu tanda hati itu keras. Sebut dia macam mana, baca ayat Quran dia nehin aja, tak peduli. Buat tak reti aja. Orang yang tak nak semayang tu keras ke lembut hatinya? Keras. Dia tahu tak semayang tu wajib, tahu, tapi mengapa tak semayang? Keras hatilah tu. Orang yang tak nak bertudung tu keras ke lembut hatinya? Keras. Dia tahu tak bertudung tu wajib, dia tahu tak seksa orang tak bertudung. Esok di akhirat dia akan dikenakan dengan kasut neraka. Lepas itu mendidih otaknya kerana mengeluarkan hanya sehelai sahaja daripada rambutnya untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Dia tahu tu, dia dah baca hadisnya, dia dah nampak posternya, tapi nehin lagi mengelembung aja rambutnya. Itu tanda apa tu? Tanda keras hati lah tu. Mudah-mudahan perempuan tak ada jawab itu ya. Tak mahu menerima kebenaran walaupun dia tahu benda tu berdosa, buat juga. Dia tahu benda tu Allah suka, tak nak buat juga. Itu tanda orang keras hati. Apabila engkau dapat akan keras hatimu dan sakit pada badanmu. Sakit je nak bangkit, sakit semua sakit, nak semayang sakit. Dan kurang pada rezekimu. Banyak benda kurangnya. Buat ini tak jadi, buat ini tak jadi, menjaga ini bankrupt, menjaga ini rugi, menjaga ini merosot. Ada yang tak kena. Dan kurang hartamu. Harta makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sekarang ni harta negara makin kurang ke makin kaya negara kita ni? Hutang negara aja ada berapa? Ada berapa? 740 bilion ringgit, bukan juta. Mana ustaz kata juta? Bukannya juta, bilion. Dah nak dekat bankrupt negara kita ni tahu. Pasal apa? Pasal dalam negara ni ramai ada orang tak semayang. Ramai ke sikit? Mana ramai yang semayang ke yang nengok wayang? One more time, mana ramai yang semayang ke yang nengok wayang? Mana ramai yang pakai purdah ke yang terdedah? Udah. Mana ramai yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang jahat. Mana lagi ramai? Yang warang ke yang wakrang? Itulah sebabnya hutang banyak benar ya.
kurang hartamu, maka ketahui olehmu akan yang demikian dengan sebab bahawasanya engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Cerita yang bukan-bukan je, tak ada apa faedah ni. Cerita emas, cerita gelang. Ini gelang ni beli wang kelian kata. Cerita yang bukan-bukan je. Itu tudung tu beli dinilai 3. Tak tahu mana nilai 3? Tak tahu berdoa aja. Tahu mana nilai 3? Ini rantai ni beli di Tangkak kata. Tahu mana Tangkak? Itu tempat-tempat orang beli belah tu. Ustaz pun pandai tau. Nama tempat itu itulah dia. Kerana itulah rezekinya bertambah kurang. Siapa yang rasa-rasa masalah tak selesai, lebih-lebih orang lelaki, ya, kalau tak selesai masalahnya, ada je ubatnya apa? Sembahyang 5 waktu berjemaah. 5 waktu berjemaah. Kerana fadilat yang pertama, Allah akan lapangkan kehidupannya. Itu ubatnya. Ini boleh try, boleh cuba, boleh pandu, boleh try. Ya, dia akan dapati kehidupannya kurang masalahnya lepas itu. Okey. Hai anak Adam, tiada betullah agamamu hingga betullah lidahmu. Itu nombor 1. Kalau lidah tu boleh dibetulkan, maka betullah agama kamu. Jangan bercakap sembarangan. Jangan banyak benda cakap. Saya suruh hafal dulu. Dah hafal belum? Belum? Udah hafal belum? Banyak cakap. Sini tak ada ke saya sebut? Tak apalah. Hari ni first time nak sebut. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah. Dah tahulah, dah ada sebut dia. Banyak salah, banyak dosa. Dosa tak betul. Banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Seorang je yang ingat. Yang lain kemana pergi dia masa saya ngajar tu? Kali lagi, apa ni? Bulan depan nak tanya. Banyak cakap, tak ada terus dosa. Banyak cakap, banyak salah. Sekali lagi. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Neraka tak betul? Masuk neraka. One more time. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Ini hadis tau. Saya tak, tapi hadis tak ada bunyi itu, ya. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, kata Nabi. Wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Artinya yang tadilah. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Itu sebab dalam hadis lain Nabi bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bahawa siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik aja. Apa yang baik-baik? Baca Quran, baiklah tu. Baca hadis, baiklah tu. Lagi mengaji, mengajar ke, mengaji ke tentang ilmu agama, baiklah tu. Atau kalau tak boleh cakap baik, kalau tak boleh cakap baik apa? Diam, jangan bercakap. Ontok kata orang Rawa, kan? Ontok. Ada orang Rawa sini? Ada? Orang Kopeng ada? Ontok. Kalau tak tahu ontok bukan orang Rawa tu. Lebih baik diam, ya. Kalau nak cakap biar yang baik-baik aja. Itu dia, ya. Tiada betul agamamu sehingga betullah lidahmu. Lidah nak betul. Dan tiada betullah lidahmu hingga engkau malu kepada Tuhanmu. Nak betul lidah tu apa? Kena malu dengan Allah. Kenapa? Bila kita bercakap, Allah dengar ke tak? Dengar. Kita mencarut, Allah dengar ke tak? Tidak akan malu dengan Allah esok. Patutnya sekarang ni pun kita patut malu dengan Allah Ta'ala, ya? Okey, sikit lagi. Hai anak Adam, apabila engkau tilik pada aib segala manusia, padahal engkau lupakan aib dirimu, maka bahawasanya engkau sangat gemar. Engkau gemar akan suruh syaitan, dan engkau marahkan akan Tuhan yang bernama Rahman. Tuhan tu namanya Rahman. Artinya apa? Pemurah.
Ya. Jadi dia nengok kesalahan orang aja. Bukanlah kamu tu Rahman. Kamu tu mencari kesalahan orang aja lah. Kerana Allah dia tak mencari kesalahan orang. Ya, kita patutnya begitulah, mencari kesalahan diri sendiri, bukannya kesalahan orang lain. Ya, kita lain nampak salah orang aja. Nampak salah ustaz aja. Ustaz tu datang kemari tak ada lain ceritanya. Cerita nak ngenai kemer aja kan. Salah aja ustaz. Ustazah pun salah saja. Semua ustaz yang ajar sini salah belaka pada dia. Ustaz Syazan tu, gini salah saja. Kenal ke Ustaz Syazan? Ingat aku tak kenal. Dia ada Facebook tau, namanya Abu Sufah Facebook ni. Tahu? Esok cari dalam komputer Abu Sufah tu Ustaz Syazan tu. SUFFAH. Tu. Dia tu yalah ahli tasawuf lah, dia ngajar kita tasawuf je Jangan mencari kesalahan orang je. Patutnya kita kena cari salah diri sendiri, kelemahan diri kita. Itu sebab kata seorang wali namanya Ibrahim. Ibrahim apa? Ibrahim Istar. Apa nama wali tu? Ibrahim bin Adham. Mereka mengadu pada dia, mengapa ya wali Allah aku berdoa jenuh berdoa tak juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Kata di Ibrahim Adham, macam mana Allah nak mengkabulkan doa kamu? Di antaranya kamu nampak kesalahan orang lain saja, tapi kamu lupakan kesalahan diri kamu. Kita mesti tahu kesalahan diri kita, kelemahan diri kita. Nak tahu kelemahan diri ada 4 cara. Ini bukanlah kita inilah, tempat lain. Ada 4 cara. Pertama, tanya kepada musuh. Kalau tanya siapa yang getikkan kita, kesalahan kita, jumpa tak? Dapat tak kesalahan kita? Berlambak-lambak lah kalau tanya pada musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, berguru dengan guru mursyid. Guru mursyid tu dia nampak kesalahan murid-muridnya, dia nampak kelemahan murid-muridnya, dia bagi latihan supaya murid-murid itu mengatasi kelemahan. Guru mursyid tu bukan mesti dia tinggi kelulusannya, bukan mesti dia doktor falsafah, bukan mesti dia BA dan sebagainya. Kadang-kadang guru kampung aja. Dia jadi guru yang mursyid. Macam guru Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Siapa gurunya? Akhir sekali gurunya, tahu tak? Dia dah jadi Hujatul Islam tu. Tiba-tiba dia sembahyang dengan adiknya, dia jadi imam, adiknya jadi makmum. Adiknya tu namanya Ahmad. Tengah sembahyang tu adiknya farakah dengan dia, tak nak ikut dia. Dia pun marahlah, terasalah tersinggung dia kerana adik sendiri tak nak ikut dia. Dia ngadu pada maknya. Mak tadi adik Ahmad mak dia sembahyang belakang saya, dia farakah mak katanya. Maknya pun tanya, iya ke? Apa namanya, tanya adiknya, iya ke mat, adiknya Ahmad iya ke mat kamu farakah daripada abang kamu tadi? Katanya. Pandai dia cakap Perak tau. Dia orang Arab tu. Katanya, saya farakah, terpaksa saya farakah mak. Oi katanya. Kenapa? Saya nampak darah penuh di belakang dia, macam mana saya nak ngikut dia? Najis semua belakang dia pada belakang dia katanya. Padahal bukan ada najis pun. Baru Imam Ghazali teringat, dia tengah semayang tadi teringat tentang masalah haid. Haid ni apa? Keluar apa orang haid? Ya Allah, dia tak tahu haid ke? Tak pernah ada haid ke? Keluar apa? Keluar darah. Dia nampak darah tu. Baru Imam Ghazali seduk, oh rupanya kasyaf adik aku ni Ahmad ni, kata. Tahu apa kata kasyaf? Pandangan tembus. Nampak dia benda yang orang lain tak nampak. Terus dia tanya, Ahmad, siapa guru kamu? Aku nak belajar dengan dia, kata. Adik pun tunjuk satu orang. Kerjanya apa? Tukang kasut, duduk tepi jalan duduknya. Itu kerjanya. Tukang kasut, bukan Sabarudin tukang kasut. Tukang kasut juga. Dia belajar dengan tu. Bukan apa dia ajar je. Disuruhnya nyuci jalan, nyuci sampah, metikan kasut. Lepas 6 bulan, baliklah kamu Ghazali. Kamu dah tamat dah, katanya. Rupanya dalam diri Ghazali tu ada lagi satu sikit lagi, ada rasa ujub, herankan diri dia. Iaitulah dihapuskan oleh gurunya Ahmad tadi. Lepas itu barulah dia kembali menjadi Hujjatul Islam. Itu Imam Ghazali. Jadi
Maknanya dia berguru dengan guru yang mursyid, baru dia tahu kelemahan dia. Kalau tidak, dia tak tahu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Jadi cari sahabat yang ikhlas. Sahabat yang ikhlas, dia ngajak kita pergi neraka ke, ngajak kita pergi ke syurga. Sahabat yang ikhlas, dia mendorong kita ke syurga ke, mendorong kita ke neraka? Mendorong ke syurga. Itu sahabat yang ikhlas. Kalau kita tak tudung, dia tegur, janganlah tak tudung, dosa. Kalau kita tak semayang, dia tegur, jangan tak semayang. Kalau tengoknya kita tengah nari, dia tegur, janganlah nari. Itu sahabat yang ikhlas. Kalau sahabat yang tak ikhlas, dia ngajak kita masuk neraka, tahu? Ya, jom kita tengok wayang ustaz, katanya. Ya, saya tak ada duit, tak apa, biar saya belanja. Dia pun beli tiket. Ngajak Ustaz Ibrahim tengok wayang, cerita warisan jari hantu. Tahu ke cerita warisan jari hantu? Jadi pergilah Ustaz Ibrahim tu bersama dengan dia tengok wayang, iaitu sahabat ke musuh tu? Musuh sebenarnya. Kerana apa? Dia ngajak kita masuk neraka. Ya, sahabat ni dia akan elak kita daripada neraka. Jadi bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Bukan sahabat roti canai. Ada satu jenis sahabat dalam bahasa orang putih namanya fair weather friends. Fair weather friends. Friend tu sahabat lah. Fair weather tu apa? Bersahabat ketika cuaca baik aja. Ya, cuaca baik dia bukan baik dengan kita, bersahabat dengan kita. Bila hujan dia seorang ada payung, tinggal kita seorang. Itu nama sahabat tu apa? Fair weather friend. Jangan cari sahabat begitu. Dia ngambil kesempatan ketika kita senang, dia kawan dengan kita. Ketika kita berada, dia kawan dengan kita. Ketika kita dalam kesusahan, dia tinggalkan kita. Sahabat orang itu tak ada guna. Ya. Dan yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Itu 4 cara. Bergaul dengan masyarakat ramai. Bila kita bergaul, barulah kita nampak kelemahan kita. Ya. Kalau kita baca Quran depan orang ramai, ya, ambil Quran baca depan orang ramai, barulah orang tu dengar cara kita membaca betul ke tak betulnya. Cuba kalau ambil Quran baca seorang macam, ambil Quran baca seorang, ceruk itu dia seorang je macam mana? Betul aja lah. Ya. Tapi cuba baca depan Pak Ustaz. Semua Ustaz ada dengar kita macam mana? Udah mulai ngetot. Kerana baca Quran ni, dia bukan cakap Melayu. Dia cakap Arab. Cakap Arab ada hukum tau. Ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, ada mat jaiz, ada mat wajib. Kena baca betul-betul. Tak boleh main langgar je. Tapi kalau kita baca seorang-seorang, betul aja lah. Cuba kalau baca tengah orang ramai macam, baru tahu kelemahan kita. Iqlab tak betul, ikhfa tak betul, idgham tak betul. Kerana baca Quran ni bukan cakap Melayu. Cakap Melayu boleh lantak lah baca macam mana. Ada orang cakap Melayu punya ni, saya hendak ke Tanjung Rambutan. Ada ke? Mana ada? Ya. Lantak lah macam mana pun. Tapi Quran tak boleh. Kena baca ikut tajwidnya, ikut hukumnya. Jadi tengah orang ramai baru sedar kelemahan kita. Orang ni bagus baca Qurannya, orang ni banyak hafalannya, aku tak ada langsung hafalan. Orang ni pemurah, aku ni kedekut, aku ni bakhil, aku ni tangkap jaring. Baru tahu kita perangai kita bila bergaul dengan orang ramai. Itu 4 cara nak tahu kelemahan diri sendiri, ya. Baik, sikit lagi. Hai anak Adam, bermula lidahmu itu harimau. Nampak? Lidah itu harimau bagi kamu. Semua orang ada naruh rimau. Di mana rimaunya? Dalam mulutnya. Lidahnya itu adalah harimau bagi kamu. Maka apabila engkau biarkan akan dia, nescaya membunuh ia akan dikau. Rimau itu bukan bunuh orang lain, bunuh diri sendiri. Maka bijak kebinasaan itu pada membiarkan lidahmu. Melayu pun ada kan? Kerana pulut santan binasa, sambung. Kerana mulut badan binasa. Itu dia pengajaran yang ke-24. Sekian dulu. Wallahu a'lam. Salah silap minta ampun, minta maaf. Ada masalah silakan.